Tahu tak Islam liberal ni sebenarnya apa? Tahu macam yang dekat Twitter tu, budak-budak woke. Macam mana tu? Boleh terang sikit? Contohnya macam dia menidakkan apa hukum agama Islam kan. Dia ikut akal dia je. Yang mana logik dekat akal fikiran dia, yang itulah yang dia anggap Islam boleh macam tu. Dia tafsir Al-Quran dengan apa saja yang dia rasa sesuai dengan yang dia nak. Macam tu. Tahulah sikit-sikit kalau daripada pemahaman saya, Islam liberal tu maksudnya memisahkan agama dengan kehidupan lah. Sama lah, tapi sepatutnya tak boleh lah ada sifat Islam liberal dalam diri kita ni kan. Agama dan kehidupan ni kena saling memerlukan antara satu sama lain. Tahu tak yang pasal nak jadikan perempuan yang sebagai imam tu? Tahu kan? Yang macam tu lah. Sepatutnya kan tak boleh. Dan memang dalam Al-Quran cakap tak boleh lah. Tapi hari tu dekat Twitter macam kecoh pasal tu cakap perempuan pun boleh jadi imam. Kenapa nak bergantung pada lelaki? Macam tu lah contohnya. Kalau berkaitan dengan contoh ni, kita boleh ambil contoh daripada Siti Kasim lah kan. Siti Kasim tu apa yang kita tengok sebelum ni, dia ada cakap yang bahawa wanita ni tak boleh pakai tudung. Jadi dekat situ kita boleh tengok bahawa sebenarnya wanita untuk pakai tudung tu adalah satu keperluan dan juga satu kewajipan, sebab dengan kita menjaga pakai tudung, dia akan dapat menjaga maruah kita lah sebagai seorang wanita. Dan saya boleh juga untuk ambil cerita daripada ada pada zaman dahulu yang kalau dia lalu daripada lorong gelap, time tu memang dia tutup lah kan semua badan dia, maknanya menutup aurat kan. Tapi time tu juga ada orang-orang jahat, dan time tu orang-orang jahat tersebut tak nampak pun kewujudan dia. Nak cakapnya Allah lindungi dia. Itulah dapat menjaga maruah dia lah. Okey, pada pendapat saya yang memisahkan antara agama dan kehidupan kan, dari segi sekolah lah yang saya tahu, ada sistem sekolah ni yang memisahkan antara duniawi saja, belajar pasal dunia, pasal akademik semua, tapi tidak menerapkan agama Islam. Jadi tidak sepatutnya perkara sebegini berlaku lah dalam peringkat sekolah kan, sebab kanak-kanak dididik daripada awal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan Islam liberal. First, kita kena tahu dulu apa definisi liberal dan apa definisi Islam liberal. Definisi untuk liberal ni, kalau kita ikutkan kepada kamus Dewan, dia terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama adalah condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Itu definisi yang pertama. Dan definisi yang kedua adalah bersifat berpandangan jelas, bebas dan terbuka, sehingga kan tiada apa yang dapat kawal pemikiran tersebut. Dan apa yang dimaksudkan dengan Islam liberal? Islam liberal ni adalah golongan yang berfahaman sesat, yang terlalu mengagung-agungkan pemikiran barat, pemikiran yang mengikut logik akal, sehingga mengenepikan apa yang telah disyariatkan oleh agama, apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi golongan Islam liberal ni adalah golongan yang sangat bahaya waktu zaman sekarang ni. Sebab apa? Sebab golongan-golongan ini yang mencetuskan pemikiran tanpa sempadan. Maksudnya seseorang itu walaupun di Islam, dia boleh berfikiran tak mengikut apa yang telah Allah syariatkan. Dalam surah Al-Kafirun ayat 109, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadah secara beribadah, dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Berdasarkan dalam surah Al-Kafirun, Allah menegaskan bahawa tentang amal ibadah secara Islam dan menolak sebarang cara penyembahan dan amalan syirik kepada Allah SWT. Ia dengan jelas menyatakan bahawa tidak ada tolak ansur ataupun kompromi untuk mencampur adukkan ajaran agama, terutamanya dalam surah Al-Aqidah dan ibadah, dengan orang-orang kafir. Surah ini telah ditujukan kepada kaum musyrikin kerana orang kafir tersebut tidak mahu menerima ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan seruan dan petunjuk kebenaran Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Dan orang-orang yang mengamalkan Islam liberal inilah menutupi hidayah Allah SWT dan menghambat hidayah kepada orang lain. Seterusnya, dalil yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala rukun hakamnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh baik kamu yang terang lagi nyata. Mengenai hadis dalil yang kedua, Allah mengatakan bahawa Islam adalah satu agama yang benar,
yang mana hanya Allah saja, hanya agama Islam saja dan yang diridai Allah Taala. Okey, faktor berlakunya aliran pemikiran Islam liberal ni adalah mengikut perkembangan globalisasi semasa, dan umat Islam yang progresif menghasilkan banyak aliran pemikiran yang liberal mengenai Islam. Sebagai contoh, pandangan diorang yang iaitu menghapuskan unsur bersifat ritual iaitu tawaf, solat, mencium batu Hajar Aswad, dan konsep mistik dan gaib seperti syurga, neraka dan azab kubur yang bagi mereka hanya sekadar simbolik sahaja. Antara kesan atau implikasi Islam liberal adalah yang pertama, memberikan kesan negatif terhadap kesucian dan ketulenan agama Islam kerana telah mencampur adukkan antara yang batil dan juga yang hak dalam Islam itu sendiri. Yang kedua, mendatangkan kesesatan dan kekeliruan dari sudut fahaman dan pemikiran masyarakat Islam terhadap Islam itu sendiri. Kerana Islam liberal ini dia nampak baik, tapi rupa-rupanya dia salah. Jadi dia menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat Islam dan juga bukan Islam. Ketiga, memesongkan umat Islam dari landasan Islam sebenar secara halus. Yang keempat, menyamaratakan semua agama hingga mengelirukan umat. Kerana apa? Kerana kita percaya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Yang seterusnya, meragui ketulenan Al-Quran. Dan yang terakhir, menggugat kedudukan Islam dalam perlembagaan negara. Sebenarnya Islam liberal ni dia bebas. Di golongan ni, golongan nak bebas ikut akal fikiran mereka dalam menentukan panduan hidup mereka. Contoh Siti Kasim, macam rakan kita dah sebut, dia berpandangan bahawa yang wanita ni tidak wajib pun untuk memakai tudung. Sedangkan dalam Al-Quran sudah menyebut akan kewajipan muslimat untuk menutup aurat. Antara contoh bukti liberalism ni wujud dekat Malaysia ni adalah dengan kewujudan kumpulan G25. Kumpulan G25 ni merupakan kumpulan liberal yang semakin membimbangkan dan memang mengelirukan rakyat Malaysia lah, umat Islam terutama isu murtad. Hal ini kerana prinsip yang kumpulan ni pegang ialah segala salah laku yang berkaitan agama tak patut dikenakan hukuman kerana bagi mereka itu urusan individu dengan Tuhan. Sedangkan kita tahu Islam mengenakan hukuman yang sangat tegas kepada pelaku murtad. Dan contoh yang lain lagi yang saya boleh bagi antara bukti liberalism ni sangat menular dalam negara kita ialah antara isu yang paling hangat dan meletup pada awal tahun ni iaitu seorang transgender pergi umrah. Kita tahu dia merupakan seorang lelaki yang berperwatakan wanita. Yang menjadi salahnya adalah dia berpakaian telekung ketika mengerjakan umrah. Jadi kebebasan dalam mengenakan sesuatu perkara terutama dalam hal-hal agama adalah sesuatu yang sangat salah dan bercanggah dengan ajaran agama Islam.